Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali diucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Burhanuddin kerana memberikan kami peluang serta ruang dalam mengkaji sedikit berkenaan fenomena yang berlaku pada zaman kini. Saya, wakil daripada kumpulan saya, nama diberi Nur Nabihah Atirah binti Azli 055736 yang akan membincangkan topik yang begitu menarik iaitu pertanian moden dalam Islam. Baik, apakah pertanian ini? Di Malaysia, pertanian merupakan salah satu faktor yang begitu penting dan sangat bermanfaat untuk masyarakat ataupun manusia. Baik, ianya telah dibuktikan dalam Al-Quran berkaitan dengan tanaman, buah-buahan dalam surat-surat tertentu. Baik, selain itu, pertanian ini dapat mendekatkan hambanya kepada Yang Maha Esa. Misalnya, kaedah bercocok tanam moden seperti hidroponik boleh mengurangkan risiko kerugian para petani akibat banjir. Untuk umat Islam, bidang pertanian merupakan cara yang sangat mudah untuk mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Okey, baik, kita ikuti pula kepada perkembangan pertanian moden. Perkembangan yang pesat sektor pertanian di Malaysia boleh dikaitkan dengan keadaan alam semula jadi yang mempunyai tanah kaya dengan mineral, corak taburan hujan yang baik dan bekalan air mencukupi untuk pertumbuhan tanaman. Kini, produk pertanian Malaysia tak terhad kepada hasil ladang seperti sawit, getah, koko dan sebagainya yang merupakan komoditi yang begitu besar bagi negara Malaysia. Selain itu, Malaysia merupakan dan juga mempunyai ladang nenas, pisang, kelapa, durian dan rambutan di seluruh negara untuk pasaran tempatan dan luar negara. Baik, kita ikuti pula kepada data yang telah dikumpul iaitu Pulau Pinang hari ini menjadi negeri pertama melancarkan tanaman vanila menerusi kebun pintar yang pertama seumpamanya di Malaysia yang akan memberikan pulangan dianggarkan bernilai 1.5 juta setahun. Sebanyak 8,000 keratan batang pokok vanila telah ditanam di atas tanah seluas 2 ekar iaitu 0.809 hektar. Malah kebun pintar ini menggunakan teknologi sistem penyiraman yang akan bertindak secara automatik jika keadaan cuaca didapati tidak terlalu panas ataupun kelembapan tanah terlalu kering. Bukan terlalu panas ataupun terlalu kering. Ini dikatakan oleh pengarah urusan Jubilee Rebels baru sedang berhad. Okey, kita beralih pula kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan iaitu MAFI. Okey, baik, sentiasa komited dalam memodernkan pertanian khususnya bagi pertanian pintar yang boleh dikenal pasti dapat menjana semula pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Datuk Sri Dr. Ronald Kiandi berkata, Dasar Agro Makanan Negara 2021 sehingga 2030 adalah inisiatif permodenan yang melibatkan pengusaha-pengusaha dan juga petani di luar bandar selaku kumpulan sasar disebabkan kawasan-kawasan pertanian berskala besar kebanyakan terletak di kawasan luar bandar. Baik, ini merupakan analisis pertanian moden yang telah kami kumpul data daripada tahun 2019 sehingga 2020 insya-Allah. Baik, kita beralih pula kepada pertanian moden iaitu penanaman padi. Bidang pertanian merupakan satu bidang yang memainkan peranan yang penting dalam menyumbang kepada ekonomi dan bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan asas penduduk dalam negara. Era globalisasi kini ternyata mempengaruhi gaya dan kaedah pertanian masa kini yang tidak lagi bergantung penuh terhadap tradisional. Sebaliknya, segalanya kini boleh dilakukan dengan teknologi yang lebih canggih. Pada tahun 2019, sektor pertanian menyumbang sekitar 8% keluaran dalam negara KASA KDNK. Pembantu Menteri Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Dr. Daud Yusof juga telah mencadangkan penggunaan teknologi moden untuk penanaman padi seterusnya mengurangkan kebergantungan terhadap beras import dan teknologi baru juga membolehkan padi ditanam di kawasan yang kering atau ladang dengan air payau. Inilah dia antara contoh pertanian moden yang berlaku
pada zaman kini ini merupakan satu fenomena yang begitu hangat dan pesat dalam meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Baik, kita beralih pula kepada yang berikutnya. Ini merupakan data yang kami telah dapati pada tahun 2017 sehingga 2019. Okey, kita beralih pula kepada kelapa sawit. Merupakan juga menggunakan teknologi pertanian pintar seperti sistem navigasi satelit dan pengaraan pintar bagi meningkatkan hasil tanaman. Baik, kita beralih pula kepada fake pertanian moden. Apa dia fake pertanian moden ni kan? Pertanian moden tidak lagi perlukan ruang tanah luas maupun tenaga buruh ramai. Okey, dan hasilnya menerokai bidang pertanian tidak perlu modal tanah tinggi pun. Evolusi teknologi dalam pertanian juga menyebabkan kos peralatan pertanian moden semakin rendah, lantas kos permulaan yang minimum. Baik, kita beralih pula kepada fake yang pertanian moden akan kita sebutkan, iaitu bentuk pertanian terbaru ini merangkumi teknologi hidroponik. Okey, dan ianya merupakan penderiaan jauh lebih dikenali sebagai teknologi remote sensing dan teknologi pencahayaan untuk penanaman dalam bangunan. Untuk teknik moden ini, kita boleh ambil pelajaran dari negara-negara yang dah berjaya seperti Jepun, negara-negara yang berjaya seperti Jepun. Jepun telah menggunakan hidroponik secara meluas, iaitu mereka tidak perlukan ke tanah yang luas, bahkan mereka buat di atas rumah mereka sendiri. Baik, kaedah bercocok tanam ini seperti hidroponik mungkin boleh mengurangkan kerugian akibat banjir bagi para petani di Kelantan. Memandangkan golongan tersebut adalah antara yang paling terjejas oleh air yang melanda negeri itu seperti setiap tahun ataupun setiap hujung tahun. Teknik seperti hidroponik ini dan pertanian vertikal berpotensi membuahkan hasil yang lebih dengan memerlukan bidang tanah yang kurang ataupun bebas tanah. Ini lantas mengurangkan kesan banjir di kawasan ataupun ke atas aktiviti pertanian. Kesimpulannya, sektor pertanian di Malaysia bukan sahaja tertumpu kepada penanaman seperti padi, pokok kelapa sawit dan getah semata-mata. Bahkan penanaman buah-buahan tropika seperti durian, nangka, betik, tembikai, pisang, mangga dan rambutan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dieksport khususnya ke negara China, Taiwan, Korea, Singapura, Eropah, Australia, Timur Tengah serta Amerika Syarikat. Ini telah dibuktikan daripada kata Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Hamzah. Baik, berikut merupakan salah satu contoh yang telah negara Malaysia gunakan, iaitu dengan menggunakan hidroponik, inovasi teknologi pertanian. Baik, sama juga dengan gambar berikut, mereka menggunakan penanaman cili menggunakan konsep IoT, smartphone sahaja. Nampak ini merupakan teknologi moden, okey, pertanian. Baik, ini adalah hadis yang mengatakan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah bersabda, mafhumnya barang siapa yang memiliki tanah hendaklah dia bercocok tanam padanya ataupun diserahkan tanah itu kepada saudaranya untuk bercucuk tanam. Baik, apakah kaedah fik yang perlu kita ambil cakna? Kontrak, iaitu mudha'arah. Yang ini kontrak yang telah ditandatangani di antara pemilik tanah dengan pihak yang lain yang akan menjalankan kerja penanaman serta penjagaan tanaman, dan hasil yang diperolehi pula dikongsi secara sama rata berdasarkan perjanjian yang mereka persetujui. Sementara benih pula akan dibekalkan oleh pemilik. Seperti mana musaqah, iaitu kontrak antara pemilik tanaman dengan pihak yang lain yang akan melakukan kerja-kerja seperti pemeliharaan, penjagaan serta segala kerja yang diperlukan. Sebagai balasannya, pihak kedua iaitu pengusaha akan mengambil dengan kadar tertentu daripada hasil yang diperolehi. Yang ketiga adalah mukhabarah. Mukhabarah bermaksud yang sama dengan mudha'arah, tetapi yang menjadi perbezaannya adalah kontrak mukhabarah benih yang akan disediakan oleh pengusaha, bukannya pemilik, seperti mana kaedah mudha'arah. Itulah dia penanaman moden dalam Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.